Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada petang yang mulia ini kita akan sama-sama membincangkan topik tamadun Cina. Okey, baik. Untuk kali ini kalau kita pada minggu-minggu sebelum ini waktu PKP dan sebagainya, ini dah PKPP. Okey, kita dah bincangkan tentang tamadun India dan ini merupakan bab 7. Okey, bab 7 kalau ikutkan kalau kita habis tamadun Cina hari ini, okey, kamu ada tinggal satu bab je lagi. Okey, walaupun satu bab tapi bukan bermakna kita dah habis belajar maknanya dari semasa ke semasa kita akan patah balik ke bab 1 sehingga kamu betul-betul faham. Sebab sekarang untuk SPM kamu, contoh untuk 5 tahun akan datang SPM, dia bukan kisah semata-mata tentang pelajaran tingkatan 4 dan 5 tetapi dia bawa sekali topik-topik daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5. Jadi kamu kena faham betul-betul, terutamanya tamadun Cina memang antara isu yang penting yang kita patut ambil tahulah. Okey. Jadi dari semasa ke semasa nanti cikgu akan terangkanlah tentang apa sahaja isu-isu yang terkini yang boleh saya bincangkan bersama kamu lah. Okey, baik, kita lihat dahulu berkaitan dengan apa itu pengenalan kepada tamadun Cina. Okey, apa itu pengenalan kepada tamadun Cina. Okey, antara tamadun yang ada di dunia ini, tamadun Cina merupakan salah satu tamadun yang mempunyai impak, yang mempunyai kesan yang besar kepada keseluruhan dunia kita pada hari ini. Okey, maknanya bukan semata-mata bukan nak kata tamadun India, tamadun yang dua sebelum ni tak penting, Mesir Purba tak penting, tapi semua sama penting. Cuma untuk tamadun Cina ni dia ada keistimewaan dia yang tersendiri. Okey, maknanya tamadun Cina ni menunjukkan peningkatan yang mengagumkan dalam pelbagai bidang, antaranya satu pemerintahan, pentadbiran, ekonomi dia, teknologi, intelektual dan juga pendidikan. Okey. Dan untuk aspek pendidikan, kemuncak dia adalah ketika zaman pemerintahan dinasti Qin dan juga dinasti Han. Okey. Dia merupakan pendidikan ni merupakan asas kepada kemajuan tamadun Cina yang membolehkan tamadun Cina ni dianggap sebagai tamadun yang agung. Okey. Baik, di mana letaknya lokasi tamadun Cina ni? Okey, dia muncul di sekitar lembah sungai Huanghe. Okey, kawasan yang subur dan strategik yang sesuai dijadikan kerajaan, pusat kepada kerajaan terutama dinasti Qin dan juga dinasti Han. Okey, dinasti Qin ni muncul kerajaan paling utama di China ketika pemerintahan Raja Zheng. Okey, yang kemudiannya dia mempunyai satu gelaran yang dipanggil Maharaja Xi Huangdi. Huangdi, Huangdi. Dan berpusat di Xianyang. Okey, Xianyang. Okey, dinasti ini berkembang ketika tahun 221 sebelum Masehi hingga tahun 206 sebelum Masehi dan mempunyai wilayah yang luas, meliputi utara sehingga ke Gurun Gobi dan selatan China bersempadan dengan Vietnam. Okey, kalau ada buku teks, kamu ada buku teks ni lokasi, lokasi tamadun China. Okey, nampak kan? Nampak? Okey. Di sekitar kawasan Vietnam lah. Okey, jadi antara pemimpin Shi Huangdi ini dinasti Qin yang bertanggungjawab menyatukan China. Shi Huangdi ni merupakan pemimpin dinasti Qing. QIN. Okey. Dan fokus dia kepada bidang ekonomi dan sosial. Kalau kamu ada buku teks, kamu rujuk dekat muka surat yang saya sebut tadi 146 tu, kamu boleh tengoklah Maharaja tersebut, rupa paras dia. Okey.
Baik, kita teruskan. Okey, dinasti Qin ini diganti oleh dinasti Han antara tahun 206 hingga 220 Masihi. Okey, dia diasaskan oleh Liu Bang. Betul ke? Liu Bang, Liu Bang ah. Kalau nama Cina B-A-N-G, Bang ke Bang ke, wallahu alam. Okey, dia memakai gelaran Maharaja Gaozu, G-A-O-Z-U. Okey. Dan kawasan dia pula merangkumi empire meliputi utara China, lepas tu sepadan Vietnam dan sebelah bahagian utara Korea, di sebelahnya adalah Turkistan. Okey, di bahagian barat, Okey, dan dinasti Han ini dia terbahagi kepada dua tahap. Okey, dua tahap. Tahap yang pertama 206 hingga 8 Masihi dan dipanggil sebagai Han awal, manakala Han akhir bermula 25 Masihi hingga tahun 220 Masihi. Okey, yang ini kamu boleh buat garis kronologi, tak ada masalah. Benda tu kamu boleh buat. Okey, ketika zaman Han awal, pusat pemerintahan terletak di Chanaan. Okey, pusat pemerintahan ini manakala di Han akhir pula pemerintahan dia di Loyang. Okey. Kalau kita Loyang kan, Loyang mungkinlah macam itulah sebutannya. Kan kalau ada kita semua di kalangan kita ni ada orang mungkin dari keturunan Cina, mungkin boleh betulkan kot istilah tu. Saya kalau salah sebut ke apa kan, kamu boleh betulkan lah. Okey, baik. Dinasti Han ini telah menunjukkan peningkatan dalam bidang perdagangan melalui pembukaan laluan sutera. Laluan sutera, nanti saya ceritakan laluan sutera tu dari mana. Okey. Dia menunjukkan bidang pentadbiran dan bidang sosial ketika zaman Maharaja Han Wudi. Okey. Maharaja Han Wudi ni dia okey, memerintah dari tahun 140 selepas Masihi hingga 87 selepas Masihi. Okey. Laluan sutera ini merupakan laluan perdagangan yang terpanjang di dunia, melibatkan China dan Empire Rom. Dinasti Han terkenal kerana melaksanakan sistem pemilihan perkhidmatan pegawai perkhidmatan awam sebagai sebahagian daripada perkembangan dalam sistem pendidikan. Okey, saya tunjukkan kepada kamu dalam buku teks laluan sutera. Okey, laluan sutera. Mana ni? Nampak tak? Awak nampak? Kalau tak nampak beritahu. Saya kena angkat sikit. Okey, ni nampak ni. Okey, dalam buku teks kamu boleh rujuk ada laluan sutera. Kalau tak nampak saya rapatkan lagi. Mungkin gambar pecah kot. Nampak tak Aidan? Aidan nampak? Nampak? Jelas. Okey. Nanti boleh refer kepada buku teks. Okey. Jangan risau, benda-benda ni semua kamu boleh dapat secara online. Okey. Right. Tapi kalau nak kenal lokasi dan perkembangan ni memang agak pening sedikit sebab kita kena faham dia punya kronologi perkembangan. Okey, lokasi-lokasi dia berbeza antara satu sama lain. Dia memanglah kawasan tu China saja tapi dia kena based on kronologi. Kalau kamu buatkan satu garis masa, kalau sejarah ni kita belajar tentang garis masa, kamu drawkan garis masa tu daripada awal, daripada permulaan di Sungai Huanghe tu sehinggalah kamu bawa ke hari ini, kamu akan nampak dia punya ragam tempat tersebut. Sekejap. Okey. Okey, kamu akan nampak dia punya struktur dinasti tu macam mana dia bermula dan di mana ke mana arah yang dia nak bawa. Okey? Iqbal okey? Okey. Baik. Kita terus ke bahagian yang kedua ni 4 ni 2. Bahagian 2, okey, iaitu perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Okey. Perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Okey, dalam perkembangan tamadun Cina ni kena faham betul-betul
Kena dengar betul-betul. Kalau siapa yang ada pensel boleh tulis sambil-sambil ni. Memanglah kamu ada buku teks ada dengan kamu, tapi kalau ada boleh buat catatan, buatlah. Okay, sebab kita faham betul-betul. Nanti dia akan menyebabkan kita keliru. Okay. Sejak zaman dinasti Shan lagi, bukan Ustaz Saiful Shan tau. Shang. S-H-A-N-G. Ustaz Shan pun dah tak ada, dia dah pindah. Okay. Dan berkembang ketika zaman dinasti Zhou. Okay. Pada masa itu terdapat ramai ahli falsafah seperti Confucius, confuse kita semua. Okay. K-O-N-F-U-S-I-U-S. Okay. Yang menjadi perhatian masyarakat. Confucius ni dia hidup dari tahun 551 sebelum Masihi hingga tahun 479 sebelum Masihi. Kalau kita tengok dari segi sila masa tu, dia merapat ke kosong tu jangan risau. Mana kalau kamu nak tahu umur dia, kamu kena tolak yang 551 tu tolak 479. Kamu akan tahu dia umur dia berapa dia hidup. Okey? Takkan umur dia negatif pula kan? Okey. Baik. Karya yang paling terkenal ialah Lun Yu atau Analects. Okey, jadi ajaran Confucianisme ni, okey, dia kekal. Dia terus kekal amalan tersebut sehingga hari ini. Okey. Manakala pada zaman dinasti Qin, okey, pendidikan menekankan pemahaman perundangan yang diasaskan oleh Han Feizi yang mengutamakan ketegasan undang-undang bagi mengawal tingkah laku manusia. Okey. Sistem pendidikan juga menjadi lebih tersusun apabila Maharaja Shi Huangdi ini menyeragamkan sistem tulisan. Okey. Maknanya kita nampak pasti perkembangan pemerintahan satu hal dan yang kedua perkembangan tulisan. Okey, sebab Han Feizi ini dia memperkenalkan satu sistem tulisan yang seragam. Jadi walaupun kamu bangsa apa sekalipun, kalau kita mempunyai satu bentuk tulisan yang standard, kita akan boleh memahami maksud ataupun perkara yang dibincangkan. Okey, tu kena faham lah. Seterusnya dinasti Han. Dinasti Han, sistem pendidikan ini diperkukuh melalui penubuhan sekolah tinggi di Chang'an. Okey. Penekanan kepada ajaran Confucianisme. Okey, diikuti dengan penubuhan sekolah yang sama pada peringkat daerah dan wilayah. Okey. Mana kalau ni ada tiga dia punya orang yang mengasaskan perkara tersebut. Yang pertama tadi Confucius ni, okey, dia yang mengenalkan ajaran Confucianisme ni. Dia orang yang pertama. Kemudian dinasti Qin pula dia fokus kepada ketegasan undang-undang. Okey, dan juga memperkenalkan sistem tulisan yang seragam. Yang ketiga, dinasti Han ini dia meneruskan ajaran Confucianisme, okey, dan dia memperkembangkan lagi di peringkat daerah dan juga wilayah. Okey. Jadi sistem pendidikan semakin baik dengan adanya teknologi. Okay, sistem berkembang dengan lebih baik dengan adanya teknologi. Teknologi apa yang dia ada? Pembuatan kertas. Okay, pembuatan kertas daripada campuran kulit pokok, sepihan rami kain dan jaring yang diperkenalkan oleh Cai Lun. Okey. Baik. Apa dia punya kandungan bagi teknologi pembuatan kertas ni? Tadilah, okey, campuran kulit kayu, kulit pokok, sepihan rami kain, jaring, tiga item ni. Dia campur-campur jadi kertas. Okey. Sama juga kalau kamu nak buat kertas dekat rumah. Kertas surat khabar recycle tu. Okey, boleh kamu rendam, ronyok. Blender ke apa ke, tumbuk ke. Lepas tu kalau kamu cantum ke balik, tapis, cantum ke balik akan jadi kertas. Tapi dia jadi hasil seni lah. Kamu tak boleh nak guna kan. Okey. Jadi kejayaan ini telah meningkatkan pendidikan di sekolah apabila kertas tersebut digunakan secara meluas. Maknanya jasa Cai Lun ni besar kepada masyarakat. Sehingga kita pun hari ini kita menggunakan
kertas. Dia lah yang mengasaskan. Jadi kalau kita ikut prinsip Islam, orang yang dapat pahala cailun lah. Okay, walaupun dia tu bukan Muslim, tapi disebabkan dia menghasilkan inovasi dan kita guna, pahala kat dia. Cuma kalau dia sempat bertaubat hari itu, masuk Islam, Masya Allah, pahala je berlipat kali, ganda. Okay, faham tak? Faham tak Aidan? Bosan kau depan skrin. Okay? Tak apa, biarkan. Senang nak tengok kan. Adam sihat Adam? Adam Haris sihat? Alhamdulillah. Sihat cikgu. Alhamdulillah cikgu pun sihat. Ponek sikit lah. Sikit. Baik, kita tengok pula. Okay, tadi kita dah tengok pengenalan. Lepas tu kita dah bincang tentang lokasi dan perkembangan. Kita dah tengok bagaimana pendidikan itu berkembang. Sekarang kita lihat apa itu matlamat sistem pendidikan. Apa dia? Apa dia nak? Kita nak tengok apa? Pendidikan. Matlamat sistem pendidikan. Apa dia ulang? Matlamat sistem pendidikan. Okey, bagus. Nasib baik kamu jawab. Kalau tak cikgu suruh kamu repeat balik. Okey, baik. Sistem pendidikan tamadun Cina ni dia ada 5 matlamat. Ada 5. Okey, 5 matlamat. Okey. Yang pertama adalah orang yang mengikuti sistem pendidikan ni dia nak lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Okey, dia nak lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Yang kedua, sistem ini bermatlamat untuk mengekalkan sistem ataupun ajaran Konfusianisme. Okey, orang yang memperkenalkan tadi. Yang ketiga adalah untuk membezakan golongan elit dengan golongan rakyat. Orang yang belajar dia akan di level sebagai orang elit, golongan elit. Manakala orang yang tak berilmu, dia duduk jadi orang biasalah. Okey, kita tak boleh nak kata apa kan. Okay, dalam Islam tak ada istilah begitu. Orang berilmu, orang tak ilmu, kan. Orang tu tak nak cari ilmu, rezekinya tak ada. Okey, yang keempat tujuan dia adalah untuk memilih pegawai kerajaan. Untuk memilih pegawai kerajaan. Dan yang kelima adalah untuk memupuk nilai moral dan etika. Okey, baik. Jadi kepentingan pendidikan dalam tamadun Cina menyebabkan perkembangan yang pesat dalam sistem pendidikan negara. Okey, melalui pendidikan negara boleh ditadbir dengan cekap dan berkesan. Okey, dari segi kedudukan sosial, seseorang yang terpelajar akan berada pada hierarki yang teratas. Okey, orang yang terpelajar akan duduk hierarki yang teratas dalam masyarakat Cina. Okey, diikuti oleh yang kedua iaitu golongan petani, artisan dan juga pedagang. Okey, kedudukan dia. Okey, jadi 5 matlamat sistem pendidikan tamadun Cina. Seterusnya kita lihat tahap dia. Tahap sistem pendidikan. Okey, untuk tahap sistem pendidikan ni ada 3 peringkat. Apa dia? Berapa? Berapa ni? 3 peringkat. Okey. 3 peringkat. Iaitu yang pertama adalah pendidikan rendah. Pendidikan rendah, menengah, tinggi. Okey. Jadi dalam ketiga-tiga peringkat pendidikan, kemahiran kendiri diukur berdasarkan kemampuan menghafal, memahami, menulis dan menterjemah. Okey. Tadi dia kata ada 3 peringkat. Dalam 3 peringkat ni dia ada 4 kemahiran. Okey, kemahiran dia ada 4. 3 peringkat, 4 kemahiran. Okey, iaitu menghafal, memahami, menulis dan menterjemah. Kena faham 3 peringkat tapi ada 4 tujuan dia. Ada 4 kriteria dia nak ukur seseorang. Okey, menghafal, memahami, menulis dan berterjemah. Okey. Di peringkat rendah, tumpuan kepada menghafal tulisan serta buku suci tanpa perlu memahami maknanya. Okey, maknanya peringkat rendah orang menghafal tulisan serta buku suci
tanpa perlu memahami maknanya. Okey. Manakala peringkat yang kedua menengah, okey, tumpuan dia adalah kepada aspek menulis karangan dan sajak. Okey, menulis karangan dan sajak. Okey. Manakala yang ketiga, peringkat tertinggi, pendidikan tinggi, dia mestilah menterjemahkan dan menginterpretasikan. Okey, menterjemah dan menginterpretasikan buku suci serta pelajaran berkaitan etika upacara, adat istiadat dan tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Interpretasi ni maksudnya interpretasi ni maknanya dia perlu berfikiran sangat analytical, sangat kreatif, kritis sangat, dia kebat yang paling tinggi lah. Okey, kalau kita kata di peringkat sekolah, mungkin kamu kata esei tu susah. Okey, tak susah lagi, tapi kalau nak interpretasi ni dia lagi tinggi level dia. Okey. Kalau kebat setakat esei tu orang boleh jawab, tapi interpretasi ni dia macam membawa satu pandangan kepada kitab suci tersebutlah. Okey. Baik. Tadi tahap. Sekarang kita tengok peperiksaan. Okey, peperiksaan yang dilalui. Okey, kita ini peperiksaan perkhidmatan awam merupakan komponen paling penting dalam sistem pendidikan dan kehidupan masyarakat Cina. Okay, peperiksaan membolehkan seseorang menerima penghormatan dan meningkatkan taraf hidup sosial ke arah kehidupan yang lebih baik. Sistem peperiksaan yang awal diperkenalkan ketika pemerintahan Maharaja Wu, okay, dalam dinasti Han pada tahun 29 sebelum Masihi dan kekal sehingga tahun 1905 apabila dimangsuhkan oleh Maharani Dowager Cixi, apa nama istilah Dowager Cixi. Kok kamu boleh sebut, kamu sebutlah. Okay, kan salah sebut kan marah pula kan. Okay, tapi ada satu maharaja, dia panggil Maharani. Mana ketika zaman tersebut Maharani yang berkuasa. Okey. Baik. Oh, ada gambar dia dekat muka surat buku teks kamu, ada gambar dia. Cantik tu. Ni dia. Cantik tak? Cantik tak? Comel. Boleh lah. Okay. Boleh lah. Jadi nenek kita kan. Okey. Memang hebatlah Maharani ni. Okey. Kemudian kita lihat, tadi kita tengok peperiksaan, sekarang kita lihat apakah ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Ada 4 ciri. Yang pertama, peperiksaan yang sangat kompetitif. Okey. Peperiksaan yang sangat kompetitif maknanya peperiksaan tu sangat rigid, rumit dan sebagainya. Yang kedua, hanya lelaki sahaja boleh menduduki peperiksaan tanpa mengira latar belakang dan status sosial. Okey, lelaki sahaja, perempuan tak boleh exam. Okey, yang ketiga, mengekalkan tradisi dan budaya Cina, terutamanya ajaran Konfusianisme. Okey, mengekalkan tradisi dan budaya Cina, terutamanya ajaran Konfusianisme. Yang keempat, larangan terhadap sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi Cina. Okey, makna orang yang menguruskan sistem peperiksaan ini tidak mengubah, okey, tidak membuat sebarang bentuk perubahan, okey, untuk mengekalkan keaslian tradisi Cina ini. Baik. Jadi matlamat peperiksaan ini adalah bagi seorang anak lelaki, okey, mesti nak lulus peperiksaan ini. Okey, sesiapa sahaja calon yang berpotensi
akan dapat tajaan daripada sesiapa sahaja calon yang berpotensi akan mendapat tajaan daripada penduduk kampung, okey, dengan harapan calon itu akan dipilih dan berjaya boleh menaikkan nama, memartabatkan nama keluarga, kaum, kampung. Jadi orang bila ada seseorang anak kampung yang nak mengikuti peperiksaan awam ini, orang kampung support, dia beri galakan, beri duit ke apa ke, wallahu alam, okey, sebab dia boleh menaikkan nama individu tersebut dan boleh meningkatkan nama baik, memberi nama baik kepada kampung tersebut. Okey, jadi sistem ini dikawal sangat ketat, dilaksanakan di seluruh empire dan sesiapa sahaja yang meniru dikenakan hukuman. Okey, jadi untuk mengelakkan penipuan, okey, calon akan dikurung sebelum peperiksaan berlangsung. Disebabkan sistem ini sangat ketat dan kompleks, okey, hanya yang mereka yang lulus cemerlang sahaja akan diserap ke dalam sistem perkhidmatan kerajaan. Okey, peperiksaan berkisar pada kandungan buku, 4 buku dan 5 kelas klasik ataupun 5 kitab yang dikenali sebagai 9 buku suci. 9 buku suci. Okey, mana ada 4 buku dan 5 kitab. Okey. Dia dipanggil sebagai 9 buku suci. Okey. Jadi untuk peperiksaan ini dia ada 3 tahap. Untuk peperiksaan ini ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Okey. Dan saya rasa untuk tahap-tahap peperiksaan ni saya akan bawa kepada kelas yang seterusnya. Okey, sebab saya perlu bagi tahu awak perincian dengan jelas. Mungkin saya akan tunjuk dalam bentuk share PowerPoint ke apa kan, supaya kamu dapat lihat dengan lebih jelas. Baik, ada sebarang soalan nak tanya? Kita dah ini dia hanya tinggal 1-2 perkara saja dalam bab 6 bab 7 ini Daripada tadi kita sebut pasal pengenalan lokasi, okey, kemudian perkembangan pendidikan, matlamat dia dan juga peperiksaan itu sendiri, termasuk ciri-ciri sistem peperiksaan. Ada sebarang soalan nak tanya? Open to the floor. Tak ada. Ada. Okey, kalau tak ada tolong dengar betul-betul. Cikgu akan berikan soalan untuk kamu jawab. Okey, cikgu tak sempat masuk dalam GC. Kamu ada kertas, ada pen, boleh tolong salin soalan ini dan kamu buat. Dah buat nanti tolong DM cikgu dekat Telegram. Boleh? Boleh, ada masalah? Ada masalah? Ada. Okey. Dengar, siap sedia. Siap sedia dengan pen dan kertas. Okay, untuk kelas akan datang pun kena buat macam ni lah supaya kamu ada menulis dan sebagainya. Nampaknya Haris sedang bergerak mencari barang. Okey. Baru kau tahu. Masa tinggal 6 minit saja. Okey, siap sedia. Tadi di peringkat awal, di awal perbincangan tadi saya minta kamu sediakan kronologi. Betul? Betul tak? Dah senyap dah. Betul tak? Betul kan? Okey. Jadi cikgu mahu setiap pelajar hasilkan satu kronologi daripada permulaan tamadun Cina. Okey, makna satu garis masa. Kamu nak buat jenis melintang boleh, menegak ke bawah pun boleh, ataupun daripada bawah naik ke atas. Mana paling bawah tu dia punya tahun yang paling bawah lah. Okey, makna 2 kalau dekat sini paling bawah 221 sebelum Masihi. Okey, dia akan naik sampailah ke atas. Untuk dia punya perkembangan dia, awak buat secara bentuk kronologi. Mana yang paling bawah tu hingga ke atas. Okey, nanti kita boleh share lah. Okey. Baik. Itu soalan pertama. Soalan kedua saya. Okey. Terangkan matlamat sistem pendidikan tamadun Cina. Okay. Terangkan matlamat sistem pendidikan
tamadun Cina. Okay, dapat Itu soalan kedua. Soalan ketiga. Jelaskan dua ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Jelaskan dua ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Itu soalan ketiga. Dapat? Buat pendek-pendek ya, jangan panjang-panjang, pendek-pendek, ringkas-ringkas saja. Dan soalan yang terakhir, soalan keempat. Okey. Tulis senaraikan. Soalan keempat, senaraikan 9 buku suci. Senaraikan 9 buku suci. Apakah nama 9 buku suci tersebut? Kamu kena bahagikan 4 the 4 books dengan the 5 kitab. Okey, hasilkan 4 buku dan 5 kitab. Ustaz. Ya. Nombor 3 tadi apa? Nombor 3. Soalan nombor 3. Jelaskan 2 ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Yang nombor 1? Okey, sorry. Nombor 1. Dia tulis nombor 1 tulis kronologi. Okey, dinasti daripada awal sehingga perkembangan dia lah. Okey, kronologi kan awal tadi kita bincang kronologi. Kalau tak dapat nanti cikgu akan tulis sekali lagi dekat Telegram. Okey, kalau kamu tak dapat tulis lengkap, cikgu akan cuba selepas tamat sesi kita ni, I will give you on Telegram also. So doesn't matter, tapi kalau kamu dapat awal, kamu boleh terus study sementara kamu ingat. Dan cikgu akan upload video ni nanti secepat mungkin ke dalam YouTube channel saya. Okey, jangan lupa subscribe. Siapa tak subscribe dan check in nanti. Okey, subscribe channel cikgu sebab saya akan mainkan video ini di situ. Jadi tak hilang. Okey, untuk Zarik Adam, okey, cikgu akan bantu kamu, cikgu akan tulis soalan di Telegram selepas tamat kelas. Okey, baik. InsyaAllah saya harap tak ada masalah. Soalan pun semua dah dibincangkan dalam kelas online ini. Jadi dari semasa ke semasa boleh ni lah. Kalau ada siapa nak tanya lagi boleh privately hantar dekat Zoom group chat sekarang kalau ada soalan. Okey, type kat situ. Okey, kita ada 1 more minutes. Okey, untuk kronologi, soalan pertama kronologi untuk Zarik Adam kalau tak perasan Zarik Adam. Okey, untuk kronologi kamu boleh menulis kronologi tu dari bawah. Okey, makna bawah tu tamadun yang paling asal dia dari bawah naik atas. Okey, makna dia akan mana lagi tinggi tu makna lagi dekat dengan kita lah. Perasan tadi ada tahun 1905. Yang terakhir kemungkinan kamu akan sampai di 1905. Mana kamu kena selak buku teks tengok. Selak buku teks tengok. Apakah itu 1905? Faham? Okey. Less than 1 minute, tak ada apa lagi cikgu nak. Ada sebarang soalan tak akhir? Typing boleh cikgu? Typing. Typing tu apa? Type. Ya, nanti saya boleh type. Saya akan type di apa tu, kamu nak hantar soalan by